Coach. Okey, Coach. Hello, apa khabar? Baik. Okey, Coach. Di Pola, Dion Kuz dan juga Farizal Marlias menjadi antara pemain yang harus dipantau oleh pasukan Vietnam, Coach. Coach, terkejut tak dengan nama-nama ni yang Pak Song Ho mention tadi? Or is this cara Vietnam main perang psikologi, Coach? Untuk saya ini macam perli kita lah. Oh. Ya. Kalau you lihat daripada apa yang dinamakan Farizal, jarang orang kata pasal goalkeeper. Betul. Dan dengan Mr. Cool kita, Dion Cool kan. So, dua-dua ni memang menyelah hari itu, tetapi ini menunjukkan bahawa coach jurulatih Vietnam ni, dia menganggap hanya dua ni yang akan macam stop from scoring more goals. Okay. Dia memang confident nak menang. Yeah. Dan kalau dia ambil di Pola, dia macam perli. Yes. Dia perlikan pada semua peminat-peminat di sini, di Malaysia. Dia tahu ramai peminat yang kutuk di Pola. So dia angkat di Pola. Itu je. Itu hanya perang psikologi. Ini macam perli tim kita ni. Sempat perli main games lah before the match kan, Coach? Coach? Main game. It's psychology. But he is kalau dia berani cakap kalau dia kalah dengan Malaysia dia akan letak jawatan, bermakna saya tak pernah dengar seorang jurulatih macam ni. So serious Okey, Coach, kita nak sentuh tentang formasi yang kita tahu jadi favourite lah Cheng Ho, 4-5-1. Tapi ramai juga yang kat luar sana yang minta bagi suggestion yang Cheng Ho perlu tukar tactical ni untuk menentang Vietnam. So what do you think about this? Sesuai ke ataupun memang Cheng Ho memang kena maintain 4-5-1? Setahu saya setelah 30 tahun dalam jurusan jurulatih, ya, formation ni tidak memainkan taktik. Bukan. Formation ni you boleh letak 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3. Apa yang penting ialah peranan pemain-pemain dalam padang. Okey. Tak guna kita letak numbers ni, but we don't know what we are doing. Betul tak? Yeah. So, tak ada tim di dunia ni menganggap satu sistem tu, satu formation tu, dia boleh jadi champion selalu. Tak ada. Okay. Brazil pernah gunakan 4-4-2 di Mexico dan seterusnya dia gagal. So, the formation is just the starting position. Tetapi peranan seseorang pemain tu, ya, itu penting. So coach, how kita tahu Vietnam punya players laju. Banyak main laju. Pantas. So kita nak kena catch up diorang punya kelajuan ni dengan strategi yang bagaimana, ataupun memang kita perlu tarik mereka untuk ikut cara kita bermain. Macam mana, coach? Tak, itu yang kita nampak. Dia kalau kita compact dekat midfield, dia ni Vietnam ni ada dua cara. Satu ialah dia build up play. Banyak quick exchange of passes, ya, slow lepas tu dia cepat. Bila dia masuk kawasan midfield, middle third tu, dia midfield third tu dengan attacking third, dia memang laju. Dia bukan tim yang gunakan possession, tak ada. Dia daripada bawah possession, lepas tu semua is direct play, ya. Dia direct play. Dia banyak tukar transisi dia mereka bila dia defend, dia dapat bola aja, dia tengok orang depan atau dia pergi tepi. So dengan hari itu lawan dengan Indonesia, cut back. Berapa kali dia cut back daripada tepi dia cut back. So bila dia cut back, itu yang midfield dia follow up. Dan kalau kita main tinggi sikit, dia akan main di belakang space. Ya. So this is how they play. They are very aggressive. Bila dia hilang bola, dia very aggressive. Dia bagi tekanan yang cepat. Dia tak bagi you ruang. Terutama di tepi-tepi. Tepi-tepi tu mesti ada. Kalau katakanlah Kobin ada bola dengan katakan dengan Sumareh. Tapi ini dua orang, dia tak akan letak dua orang, dia akan letak 3 orang di tepi tu untuk dapatkan bola tu balik. Bila dia dapatkan bola balik, dia akan terus attack. So kita kena main cepat. Yeah. Kita kena compact dekat midfield dia. Dan satu lagi, kita mesti tahu macam mana nak drop off. Drop off ni macam game lawan dengan UAE yang si
dia score yang first goal tu belakang defend. Itu yang kita kena jaga sikit. Brandon Gan akan kembali. Rasa dia boleh memainkan peranan penting tak untuk stop serangan Vietnam? Tahu saya, Brandon Gan bukan hanya dia boleh stop midfield daripada hantaran-hantaran jauh without any pressure, tetapi Brandon akan digunakan untuk di attack juga. Kerana Brandon Gan dia gemah lari, dia box to box, ya. Okay. So dia mesti ada di atas kotak penalti dan sebagainya. Setahu saya lah, dia bersama saya di Selangor, saya tahu dia ni full of energy. Dia akan beri sikit stability di midfield. Ya. Okey coach, Vietnam dia ada 3 player dalam skuad mereka yang tidak akan beraksi dengan Malaysia nanti. How can we capitalize on this? Sebab mereka tak ada Kuang Hai, Tuan An dan juga Van Tuan. These 3 players. Kalau 3 orang, tapi cara coach dia cakap besar tu, dia ingat dia ada 20 pemain yang sama standard. So itu yang kita kena ambil peluang ni. Kalau ketiadaan 3 pemain, tetapi jurulatih mereka tidak hirau, tidak kira dia ada 3 tu, kerana dia kata the whole team is good. So kita nak lihat macam mana. So saya pun nak lihat adakah 3 pemain ni akan lemahkan ketiadaan 3 pemain ni akan lemah barisan Vietnam atau tidak. So itu terpulang pada pemain-pemain kita. Okey, coach, ini mungkin sedikit nak tahu daripada pengalaman coach selama ini, mungkin pengalaman juga daripada rakan-rakan yang lain yang pernah mengalami situasi kecemasan seperti Cheng Ho hari ini, yang perlu persiapkan mental dia untuk satu perlawanan yang penting, yang memang dia tahu do or die, yang memang dah menanti orang nak kecam dia ataupun puji dia, dan berita pemergian ayah ni pula hari itu juga berlaku dalam beberapa jam, satu tekanan yang cukup kuat. Bagaimana agaknya situasi ni perlu dilalui dari segi mental, dari segi mental dan persiapan dan sebagainya. Pertama, saya nak ucapkan takziah kepada Tan Cheng Ho dan keluarganya. Tetapi inilah masa yang memang susah untuk seorang jurulatih. Kerana fokus untuk memikir sebelum game, ada team meeting dan juga dalam game, dah half time dan sebagainya. Apa yang dalam kepala Tan Cheng Ho. Tetapi saya yakin Tan Cheng Ho ni seorang yang cool. Dia akan tenang. Saya tahu ada ketekanan, tetapi masa inilah adalah masa di mana semua pemain-pemain dan jurulatih membantu dia. Jurulatih, asisten jurulatih, manager dan sebagainya membantu dia, memberi semangat kepada beliau. Dan beliau, saya tahu dalam tekanan beliau akan uruskan kerja beliau dengan baik. Itu yang saya capai. Work as a team, and it's not easy in a coach mind when he lose his father. I went through this before, so I know it's not easy. Daripada karakter coach Cheng Ho pun kita tahu dia memang seorang yang tenang orangnya. So diharapkan segalanya berjalan lancar. Tapi hari ini is not just tenang, kita nak dia strong. Kita nak dia kuat dan berani. Yes, that is right. Okay, terima kasih. So much, terima kasih. Sama-sama. Always so good with you. Thank you.